Salam sejahtera. Hari ini saya nak buat satu perbandingan di antara dua buah multimeter analog yang ada di depan saya. Sebelah kiri ini ialah berjenama ProKit model MT-2017. Multimeter ini telah 5 tahun bersama saya. Dan di sebelah kanan ni ialah Sanwa model YX360 TRF. Multimeter ni rosak dan telah saya baiki. Dia telah bersama saya beberapa hari dan setelah saya menggunakannya dalam beberapa hari ini, dan ada yang bertanyakan kepada saya, mana satu lebih baik? Okey. So saya tak boleh cakap ini baik ataupun ini baik. Bagi saya, multimeter ialah untuk membantu kita melakukan kerja harian. Okey. Jadi terpulanglah kepada keperluan masing-masing. Ada yang perlukan ukuran DC, ada yang perlukan ukuran AC, ada yang perlu ukuran perintang, ada yang perlu periksa bateri dan sebagainya. Okey, secara amnya kedua-dua meter ini ada persamaan. Okey. ProKit ni buatan Taiwan. Sanwa ni ialah buatan Jepun. Okey, itu yang pertama. Okey. Selain daripada itu, kalau kita lihat pada label ni, okey, hampir kesemua yang diperlukan oleh kita untuk kegunaan harian kedua-duanya ada. Dan apa yang saya boleh bagi tahu ialah ProKit ni lebih banyak fungsi dia berbanding dengan Sanwa. Okey. Selain daripada itu, kalau dari segi ketepatan, saya dah uji ukur rintangan sama. Okey. So kita mulakan dengan bahagian DCV. Okey. ProKit ada DCV, Sanwa juga ada DCV. Dia punya julat dari 0.1 sehingga 1000 volt. Okey. Sanwa juga 0.1 sehingga 1000 volt. Jadi sama. Nombor 2, ACV. Okey. Di sini kita boleh lihat dia boleh mengukur dari 10 hingga 1000. Dan Sanwa pula 10 volt hingga 750 volt. Okey. Saya rasa kita tak ukur sampai 750 volt lah. Paling tinggi pun 3 phase 400 lebih volt saja. So maksudnya kedua-dua ini sesuai untuk kegunaan harian, tiada masalah. Okey, satu lagi DCV NUAL. ProKit ada positif negatif 5 dan positif negatif 25. Sanwa juga ada positif negatif 5 dan positif negatif 25. So sama. Okey, seterusnya kita lihat bahagian rintangan pula. ProKit bermula dengan time 1, time 10, time 100, time 1K dan time 10K. So ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pilihan. Okey. Sanwa pula sama, time 1 ada, time 10 juga ada, time 100 juga ada, time 1K juga ada. Okey. Dan lepas tu Sanwa ada time 100K dan dia digunakan untuk mengukur kapasitor. Manakala ProKit sampai time 10K saja. So ini ada kelebihan sedikit lah. Kalau dari segi ukuran rintangan, dia boleh mengukur rintangan yang lebih tinggi. Okey.
So, seterusnya kapasitor. Okay. Sangwa boleh digunakan untuk mengukur kapasitor. Dan kalau kita lihat pada skala dia, dia boleh mengukur sehingga 10 mikrofarad. Okay, nampak ni UF skala dia paling tinggi 10 mikrofarad. Manakala perovskit pula, okay, kalau nak ukur kapasitor guna ni ada nampak ni. Dan ini skala dia. Dia boleh mengukur dari 0 sehingga banyak ni. Saya cuba zoomkan dia. Okay, nampak ni. Sehingga kira-kira 2000 mikrofarad. Okay. So, kemampuan untuk mengukur kapasitor pada perovskit lebih tinggi berbanding dengan sangwa. Sangwa cuma sampai 10 mikrofarad. Yang ni boleh sampai 2000 mikrofarad. Okey. Seterusnya, perovskit ada fungsi buzzer. Maksudnya, okey, saya tunjukkan. Kalau ada keterusan, buzzer akan berbunyi. Sangwa tak ada. Okey. Yang ni 1.5V dan 9V. Lepas tu dia tulis BATT. BATT bermaksud bateri. Okey. Ini digunakan untuk memeriksa bateri 1.5 volt bateri biasa 1.5 volt dan bateri 9 volt. Okey, yang ni manakala sangwa tidak ada fungsi ini. Okey. So, hari ini saya nak tunjukkan kepada anda cara bagaimana kita nak periksa bateri sama ada dia masih elok ataupun tidak dengan menggunakan multimeter perovskit. Okey. So, kita nampak di sini ada yang warna merah, dia tulis bad, maksudnya rosaklah. Dan yang berwarna hijau dia tanda good. Okey. Kita lihat pada skala ni. Okey, saya tunjukkan satu. Kita mulakan dengan 1.5 volt. Bateri sel kering sebiji ni 1.5 volt. Okey. So, kalau kita nak tahu sama ada dia elok ataupun tidak, kita guna terminal dan ukur. Okey. Ingat yang hitam tu negatif, yang merah itu positif. Okey, ni negatif dan yang ni positif. Anda lihat meter tu, kalau dia sampai hijau bermaksud dia elok. Okey. Bahagian merah. So, bateri ni rosak dan perlu diganti. Okey. Kita cuba yang ni pula. Nampak? Sampai hijau hijau di sini. So, maksudnya bateri ni masih elok. Okey, seterusnya kita cuba bateri 9 volt pula. Okey, ni sama. Ni negatif dan yang ni positif. Pastikan tidak disambung terbalik. Okey, jarum berada di kawasan merah. So, maksudnya bateri ini telah rosak dan harus diganti. Kita cuba satu lagi. Okey, ni negatif dan yang ini positif. Nampak? Hampir penuh. Ini bateri baru. Okey. Satu kelebihan pada perovskit, dia boleh digunakan untuk memeriksa bateri 1.5 volt dan 9 volt. Okey, seterusnya DCA. Okey. Ini untuk mengukur arus elektrik. Sangwa boleh mengukur dari serendah 50 mikroampere sehingga 250 miliampere. Okey, manakala perovskit pula juga bermula dengan 50 mikroampere sehingga 250 miliampere. Okey, skala dia sama. Tetapi, okey, ada tetapi Anda lihat sini. Okey, perovskit
boleh mengukur lebih tinggi. Limit dia ialah 10 ampere. Okey. Maksudnya kalau anda nak ukur sehingga 10 ampere ataupun lebih tinggi daripada 250 miliampere, anda harus pindahkan terminal ni kepada sini dan laraskan multimeter ke bahagian 10 ampere. Lepas tu barulah anda boleh guna. Okey. Kelebihan pada Proskyt, dia boleh mengukur arus sehingga 10 ampere. Manakala Sanghua cuma boleh mengukur sehingga 0.25 ampere atau 250 miliampere sahaja. Okey. Dan bateri dalam Sanghua ni dia cuma perlukan 2 biji bateri AA sahaja. Okey. Manakala Proskyt dia ada 2 biji bateri. Okey. Satu ialah AA bateri, juga 2 biji, dan satu lagi bateri 9 volt. Okey. So kelebihan dia perlukan bateri lebih. Kalau bateri tak cukup, dia tak mampu mengukur lebih tinggi. Okey. Kemudian dari segi keselamatan, safety, dalam Proskyt ada sebiji fuse 0.5 ampere. Okey. Manakala dalam Proskyt juga ada fuse keselamatan iaitu 0.5 ampere. Dan dia ada tambahan satu lagi, 10 ampere, khas untuk mengukur arus elektrik sehingga 10 ampere. Maksudnya jika kita guna multimeter ni untuk ukur lebih daripada 10 ampere, fuse dia akan putus. Itu untuk keselamatan. Okey. So ada satu lagi kelebihan pada Proskyt, iaitu dia boleh digunakan untuk mengukur transistor, iaitu fungsi HFE. Okey. Manakala Sanghua tidak ada. Okey. So kalau anda tanya saya mana satu lebih baik, jawapan saya ialah dua-dua baik. Sebab saya dah uji. Ukur rintangan, bacaan sama. Ukur voltan, bacaan sama. Ukur arus, bacaan sama. Kelebihan pada Proskyt ialah dia ada lebih banyak fungsi berbanding dengan Sanghua. Jika anda tidak perlukan itu, Sanghua mencukupi. Okey. Jika anda perlukan multimeter untuk periksa bateri, okey, Proskyt ada fungsi tersebut. Jika anda perlukan multimeter untuk periksa transistor, Proskyt ada lebih. Okey. Dan satu lagi, Proskyt boleh mengukur sehingga 10 ampere. Manakala Sanghua cuma 0.25 ampere. Dan satu lagi kelebihan pada Proskyt ialah dia boleh mengukur kapasitor sehingga 2000 mikrofarad. Manakala Sanghua cuma boleh mengukur sehingga 10 mikrofarad sahaja. Okey. So jika anda perlukan fungsi seperti transistor, fungsi untuk mengukur bateri 1.5 volt dan 9 volt, fungsi buzzer, apa lagi jika anda perlu mengukur arus lebih tinggi daripada 250, maka Proskyt lebih sesuai untuk anda. Jika anda tidak memerlukan seperti yang saya sebutkan tadi, seperti ukur transistor, bunyi buzzer, periksa bateri, tidak perlu digunakan untuk mengukur arus elektrik sehingga 10 ampere, Sanghua memadai. Okey. Dan satu lagi kelebihan pada Proskyt ialah dia boleh mengukur kapasitan sehingga 2000 mikrofarad. Okey, saya cuba tunjukkan kepada anda satu.
Okay, di sini saya ada sebiji kapasitor 1000 mikrofarad. Okay. So cara untuk mengukur kapasitan dengan multimeter ni ialah laraskan kepada bahagian time 1K. Nampak? Time 1K dia ada tulis CUF, kapasitor unit mikrofarad. Lepas tu anda guna terminal ni untuk periksa. Dan ketika memeriksa anda harus lihat skala ni skala CUF. Okay, dari sini kalau 1000 lebih kurang sini hampir penuh So sebelum ukur, pertama semua multimeter analog kita perlu calibrate dulu. Cara dia sentuh kedua-dua terminal dan laraskan jarum tu sehingga tepat pada kosong. Okey, dah tepat Dan sebelum anda nak ukur kapasitan, anda harus discharge dulu. Okey, cara dia senang ambil logam atau apa-apa sekali, anda buat pintasan. Okey, lepas sentuh macam ini, dia sudah dibuang charge dan kita boleh ukur. Okey, mari kita lihat 1000. Okey, lebih kurang di sini Anda lihat jarum akan sampai sini Saya tunjukkan. Nampak? 1000 Ni masih elok Okey, untuk membuktikan kepada anda ni betul-betul 1000, saya ada sebiji 3 mikrofarad. Okey. 3 mikrofarad. Okey, ni kosong, ni 5. Okey. Dan di sini ada 1 2 3 4 5. Okey. So maksudnya nanti jarum sampai sini saja Okey. Sama. Periksa dulu. Tepat pada kosong. Okey. Lepas tu kita kena discharge dulu. Lepas discharge, kita ukur. Lihat jarum multimeter Nampak? Sekejap saja 3. So, kelebihan jika anda perlukan multimeter ni untuk mengukur kapasitor, anda perlu kan multimeter ProSkid Dia boleh mengukur sehingga 2000 mikrofarad. Manakala ini kalau ukur yang 3 mikrofarad, ukur kapasitor untuk kipas angin, tiada masalah. Kalau anda nak ukur yang sampai 1000, multimeter ni tidak mampu memberitahu anda Okey. So jangan tanya saya mana satu lebih baik. Tanya diri anda sendiri, anda perlukan mana satu. Dan apa yang saya boleh bagi tahu anda ialah kedua-duanya elok, kedua-duanya mampu memberi bacaan yang tepat dan sama. Okey. So anda buat pilihan sendiri. Okey, boleh? Selamat mencuba.